Kita terus kembali ke Rampai Pagi memperingati 68 tahun penubuhan Perkhidmatan Radio Brunei. Hari ini 2 Mei 2025 Masihi. Secara eksklusif kami hadirkan dua pegawai penyiar di Perkhidmatan Radio Brunei. Terus saya berangkali perkenalkan Indah sabar ni kan berceloteh. Sudah lama Indah bercerita sama-sama. Jadi tadi membawa Afifah lah untuk mengenali lebih lanjut mengenai dengan Perkhidmatan Radio Brunei. Kami hadirkan Yang Mulia Puan Dayang Nur Hazirah binti Abang Muhammad Ali, penerbit kanan bahagian rancangan radio, dan juga Yang Mulia Dayang Haji Siti Maria binti Haji Moksin alias Haji Abdul Rahman, penerbit tingkat 2 bahagian radio National FM. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Radio Brunei ke-68. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serina pujuk kurangnya. Mantan radio yang sudah pun kita ni rindui ya. Masih suara yang diperlukan sebenarnya. Dan masih juga suaranya berkumandang di radio. Berkumandang. Alhamdulillah. Jiwa radio masih ada. Masih membesar di Perkhidmatan Radio Brunei. Betul. Lahir bakat itu di sana dan diasahnya orang tempat jatuh lagi kan dikenal. Ini kan tempat bermanja. Baik ni Afifah, kesempatan kita ni untuk mengenali salah seorang yang merupakan penyiar yang sudah lama berkhidmat di Perkhidmatan Radio Brunei. Nanti tadi dengar ceritanya dan tidak kurang juga peneraju bagi salah sebuah stesen radio pada masa sekarang iaitu National FM. Hazirah atau dipanggil Z kan ya? Boleh. Baik, kita terus saja kepada agenda kita ni ya. Mungkin Puan ataupun Dayang Hazirah dapat mengongsikan sedikit sebanyak sejarah penubuhan Perkhidmatan Radio Brunei. Saya ada berkongsi sikit pelang yang saya masih ingat tadi. Mungkin dapat dikongsikan kepada penonton kita. Silakan. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para penonton Rampai Pagi. Yang dikenalkan tadi, nama penuh saya Dayang Nur Hazirah Abang Muhammad Ali. Penerbit kanan Alhamdulillah dan sekarang ini mengetuai National FM. Tapi kalau kan cakap mengenai sejarah itu, pengalaman Z bukannya belum lagi sebanyak Puan Justi Maria lah kali. Tapi Z akan cuba untuk berkongsi sedikit banyak info, sedikitlah info mengenai sejarah. Jadi untuk tahunan ini sudah masuk 68 tahun Justi Maria, ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei, hampir 7 dekad mewarnai radio habis kita semua. Jadi seperti yang diketahui juga 5 stesen pada masa ini, masing-masing dengan DNA dan juga sasaran pendengar masing-masing. Muzik pun ada genre berbeza, program-program diterbitkan pun ada berbeza. Jadi bagi kami, bagi Z sendiri yang sama macam Puan Sarina tadi membesar dengan Radio Brunei, 7 dekad bukan satu masa yang sekajap orang. Tapi sudah masuk Radio Brunei ini, pengalaman dikutip daripada para senior yang bukan calang-calang seperti yang di sebelah saya ni juga. Jadi dengan sejarah itu, kita ni mengenali suara-suara yang dari dulunya hanya didengar daripada radio. Bila bekerjasama, kenal orangnya macam mana. Jadi pengalaman dibentuk menerusi program-program yang membesar bersama daripada Damit. Jadi mungkin itu orang kita ni membesar dengan program yang berkualiti insyaAllah. Jadi teruskanlah menyokong Radio Brunei. Mudah-mudahan banyak lagi tahun program yang kami akan terbitkan. Jadi teruslah menyokong kami di Radio Brunei insyaAllah. Jadi kalau untuk Puan Hajah Siti Maria sendiri ya, pasti banyak orang satu mengalami sejarah-sejarah perkembangan pencapaian radio sendiri, mungkin dapat dikongsikan dari segi sejarahnya juga. Kalau saya bermula tahun 86 bulan November Disember, saya lebih kepada rancangan, menerbitkan rancangan. Tapi masa tu tadi tahun 86 itu barukan berjidak jinak, memang berminatlah dengan radio disebabkan mendengar drama radio. Macam mana sebenarnya rancangan-rancangan itu diterbitkan. Tahu-tahu saya sudah dapat melamar sebenarnya kerja tu. lepas sekolah. Kemudian di daerah Blight saya bermula di sana. Jadi dari sanalah saya dapat mengenali sini-sini kami lah masa tu yang kadang-kadang orang pegawai di Brunei Muara tu akan bertandang. Jadi dari sana kami dapat melihat. Kami masa tu Indah akan kenajar tu, belajar melihat. Observe namanya. Observation. Apa yang diterbitkannya. Macam ketan ini
Macam mana? Tapi bertanya dah lah tadi malu. Jadi dari Rablat tu saya berpengalaman 10 tahun ya. Jadi di sanalah banyak menerbitkan rancangan-rancangan. Saya masa tu bermula dengan rancangan wanita Rampai Sari. Bersama dengan penerbit seperti diorang Ajah Salma. Ajah Salma tu di bandar ya. Di bandar, tapi diorang kadang-kadang datang ke studio siaran Blight. Masa tu pun ada lagi pegawai-pegawai macam Saloma Haji Mahmud, Zainab Taha. Jadi mereka lah yang akan mengajar kami inilah juga. Tapi ada pulang juga penerbit-penerbit yang sambilan yang kami durang diaturkan di sana macam Cikgu Ajah Kartini, Midah Bakar. Ada lagi beberapa orang yang menemani mereka ni. Jadi dari sana Tani belajar. Bermula daripada Rampai Sari tu. Kemudian ada akan suruh menerbitkan lagi rancangan sukan, rancangan-rancangan yang ada lagi rakan-rakan baru tu masuk saja macam Yasmina, Naimah masuk ke kami. Jadi kami bertiga ni yang mengemudi, tapi ada lagi bos kami tu Pengiran Ahmad bin Haji Mahmud ketika tu. Tapi saya sebenarnya bersama dengan Harun Ar-Rashid Muslam. Satu batch. Tidak. Ia yang melatih saya macam mana cara pengolahan suara. Jadi makin berminat tak katanya tu. Masa tu kita kira apakah ngalih ke tidak. Cuma itulah juga. Belajar. Jadi kesempatan untuk meristart kembali awal mula merintis menjadi seorang, bermula daripada penyampai segmen Rampai Sari, pelapor daerah, dan setelah itu barulah nyorang dibawa untuk bersiaran di studio siaran Bandar Seri Begawan pada satu ketika kami jadi pengalaman tu. Jadi kita berdua pun menerbitkan rancangan-rancangan yang banyak berdua. Betul. Seronok masa tu. Kami keluar. Mendengarnya pun senyum. Kalau Indah macam sekarang ni through telefon. Kami akan keluar ke lokasi. Itulah kebaikan pengalaman kita ni itu dikongsi bersama masyarakat. Jadi diorang ni ada pengalaman masyarakatnya. Jadi siapapun yang kanak-kanak kaya, dewasa, orang warga emas kah, kami akan turun padang untuk membuat rakaman dan membuat liputan. Tadi Zee ada menyatakan menghampiri 7 dekad sudah perkhidmatan Radio Brunei ya. Afifah ada akan ditanyakannya melihat daripada zaman masa ininya Afifah. Betul sekali. Jadi ia hampir mencakup 7 dekad. Jadi apakah relevansinya perkhidmatan radio di negara Brunei Darussalam memandangkan pada masa ini ia terdapat bahan-bahan perkhidmatan penyiaran yang lain dan juga ada persaingan media baru daripada media baru. Macam mana tu? Okey, kalau Ketani kan bercakap mengenai perubahan itu, memang Indah dapat Ketani orang stop lah. Jadi memandangkan Radio Brunei ini sesuatu yang didengar, Justin Maria, kami dapat mengelakkan daripada menghadapi cabaran maupun persaingan daripada yang baruan ya. Tapi kami anggap sebagai persaingan sehat sajalah. Jadi kita ni ambil cabaran itu dan kita ni berusaha untuk memperbaiki Radio Brunei ini dari segi penyampai, dari segi pengisian, program-program kita ni haruslah orang mampu untuk bersaing secara sihat dengan media-media baruan ni. Jadi juruhebah kita ni pun kita pastikan mereka mempunyai pengetahuan yang luas, Justin Maria. Pengisian program jangan jual kosong, sebabkan masa ni pendengar very smart ni orang. Apa Sarina, Afifah. Jadi kita ni dah dapatkan menerbitkan program yang seadanya. Justin Maria, harus sesuatu yang barangkali di luar kotak. Yang fresh, sesuatu yang boleh mencabar minda mereka untuk lebih mengeksplorasi dan menganalisa program itu sendiri. Tadi disebut kita ni dapat informasi itu nyorang di ujung jari saja. Jadi bagaimana kami untuk menghadapi cabaran itu adalah itu ni, kita ni mesti mengambil benda itu bukan sesuatu yang kita ni akan rasa kalah, tetapi persaingan secara sehat dari segi kita ni tahu benda itu kita ni boleh buat sama ataupun lagi better daripada diorang. InsyaAllah. Benar. Saya setuju apabila Zee menyatakan, Puan Zee menyatakan masa ni maklumat senang saja. Untuk membuat cucur udang. Semua orang tahu tapung dan bahan ramuannya. Tetapi kalau ia kita ni adaptasi ke radio, kita ni perlu kreatif dari segi pengolahan agar ada pendengarnya dan ada yang masih berminat untuk mendengarkan. Dan media baru memang tidak kita sangka. Kita lihat pun sekarang radio pun beradaptasi dengan teknologi dan media baru. Dengan orang kita ni podcast juga program
program-program radio. Podcast, ada Instagram, betul sekali, live TikTok di kalangan rakan-rakan daripada Harmoni dan juga Pelangi FM. Jadi aplikasi ini kami guna pakai untuk menarik lebih ramai pendengar. Kita ni kan meningkatkan listenership. Jadi kita ni bukan hanya kan memandang target audience itu hanya sekadar yang masa ini sahaja. Kita ni mesti memandang ke hadapan bagaimana kita ni kan meningkatkan lagi ramai orang untuk mendengar. Macam sebagai contoh barangkali dari kami di National FM, ramai yang tahu National FM ini pendengarnya macam di kalangan umur-umur mereka yang sudah pension, dewasa, suri rumah tangga. Tetapi cabaran bagi Z sendiri sebagai ketua unit adalah untuk memastikan kami dapat menarik lebih ramai pendengar muda. Jadi kalau di National FM bagi yang rata-rata ditanyakan berita. Lepas tu ada berita keluarga, lepas tu ada drama, lepas tu ada acara kenegaraan. Tapi Z mesti berusaha dengan team National FM untuk memastikan orang-orang muda pun mahu mendengarkan National FM. Jadi itulah cabaran, tetapi insya-Allah akan kita ni mencari di mana cara-cara yang bisa untuk kami menarik lebih ramai pendengar muda. Ada satu, sebenarnya tadi kami ada mengajukan kepada rakan-rakan daerah apa impak yang mereka perolehi dengan mendengarkan radio pada zaman sekarang juga, ataupun rata-rata juga secara kesimpulannya diorang ini menyatakannya diorang itu pemasar dengan radio. Cuba dinyatakan tadi umpamanya contoh National FM ini pada pemikiran kita ni disasarkan pada golongan dewasa ataupun orang-orang golongan berumur indong bapa kita ni lah artinya di kereta indong bapa memasang National FM, anak-anak mana ada power, mana ada kuasa akan menekan channel tu. Artinya dengan sendirinya sasaran pendengar muda tu ada sebenarnya. Kenapa senyum macam ada pengalaman dekat saja. Itulah kan. Jadi memang ada usaha sebenarnya untuk senantiasa mengembang majukan konten-konten di stesen-stesen radio yang ada. Dan tadi Aziz juga ada menyatakan mengenai dengan setiap stesen ini ada genre, ada DNA-nya. Barangkali ada yang masih belum jelas. Nasional ini apa pilihan Harmoni, Pelangi dan Nurul Islam. Terangkan secara ringkas. Jadi ambil masa sekejap Okey, jadi di Radio Brunei masa ni kami ada 5 stesen. Jadi salah satu tadi National FM, seterusnya ada rakan unit kami Pilihan, Pelangi, Harmoni dan Nurul Islam. Jadi seperti yang semua tahu, kalau Pelangi itu memang mengkhususkan hiburan kepada golongan muda. Jadi bukan pula mengucapkan yang di sini ni muda, tapi muzik-muziknya yang bergenre fresh, lagu-lagu baru. Kalau di Harmoni FM lebih kurang pendengarnya macam nasional, tetapi mengkhusus kepada aktiviti hiburan macam pantun, mukun, resepi memasak. Kalau di Pilihan, bahasa pengantara adalah Inggeris, Mandarin dan juga ada segmen Gurkali. Jadi mungkin untuk Pilihan FM itu berbahagi segmen antara English dan juga Mandarin. Pendengar kami pun ada variasi. Dan seterusnya adalah Nurul Islam FM yang memainkan dan mengetengahkan segmen-segmen dan lagu-lagu yang berunsur dakwah, tausyih dan juga yang berunsur keagamaan. Itulah antara perbezaan yang ketara antara 5 stesen. Itulah tagline kita ni, aktivis sentiasa bersama kita. Bukan itu saja barangkali kami di daerah-daerah juga kami memuatkan program-program yang tertentu. Ada hari-hari yang akan kami bawakan kepada pendengar untuk kalau masa kini lah Temburong, daerah Temburong, daerah Blaid, daerah Tutong dengan misinya yang tertentu mengisi rancangan-rancangan itu. Dilantar lagi laporan-laporan daerah setiap hari. Berkongsi untuk maklumat semua pendengar. Kadang-kadang kalau dulu Sarina masa di bahagian Melayu belum lagi ada macam-macam aplikasi yang lain jadinya macam orang akan menunggu apa lagi program-program macam kita ni apa lagi yang akan kita ni keluarkan ataupun muatkan lagi untuk pendengar itu. Apa yang menjadi interest lagi pendengar kita ni. Ni Afifah selingan. Rasa macam mendengar radio. Betul. Itu saya diam. Jadi itulah ada kebenarannya. Kalau Indah ada yang dulu, Indah akan ada yang sekarang juga. Yang sekarang pun pintar, kreatif dan berungkayah tu kerana tunjuk ajar dan inspirasi daripada yang lama, penerbit-penerbit lama. Syukur Alhamdulillah antara penyiar-penyiar ni macam saya sendiri pun menyampati zaman Haji Manaf Haji Adam, Haji Ali Haji Aji, generasi-generasi itu rasanya bis kita pun menyampati apatah lagi Haji Maria, generasi terdahulu Haji Ramli. Tuan Haji Ramli, Allahyarham pikiran Haji Maria. Ampunya suara inilah Radio Brunei pun barangkali menyampati ada yang Kuintan. Ya, insya-Allah. Saya ketika itu masih berada di daerah Blaid masa jadi jarang-jarang bertemu dengan ketua-ketua kami ni apabila ada acara tertentu saja kami akan berjumpa diorang. Tapi
taguran apapun yang akan kami melalui ketua kami lah tu salurannya. Itulah untuk cara menarik pendengar-pendengar masa tu. Sekarang ni dengan lebih jelas, kadang-kadang sosial media tu mendului Ketani radio. Jadi macam mana cara Ketani untuk orang melebihkan lagi daripada tu. Sebab itulah Ketani menjaga ada akta-akta penyiaran Ketani yang perlu Ketani ikuti. Bukan selarah-larahnya Ketani kan post atau membuat exposure. Kerana kita ada SOP dan akta penyiaran, memandangkan Ketani merupakan salah sebuah agensi penyiaran kerajaan. Betul Puan Sarina. Jadi kalau menyentuh mengenai etika penyiaran tadi, Istimewa sedikit menyentuh mengenai itu. Kalau macam masa ni benda yang viral senang Ketani dapati masa ni, memang ramai yang bertanyakan kepada saya, kalau info itu sudah dapat daripada WhatsApp apanya, kenapa Radio Brunei boleh menyiarkan? Jadi Zia jelaskan dengan dengan orang dengan cara tertentu, kami terikat dengan ada tata caranya, ada punya syarat-syaratnya, ada benda yang kami boleh mendahului setengah agensi yang mesti menjadi peneraju dalam memberikan maklumat itu. Jadi kami menunggu arahan daripada pihak tertentu sebelum benda itu dapat kami kongsikan kepada para pendengar. Jadi memang kalau dari WhatsApp memang laju, Instagram laju, tapi itulah memang kita terikat dengan beberapa tata cara dan juga SOP yang dipahami. Betul. Contohnya saja semasa COVID-19 itu, kami tahu mengetahui Ketani mendapat surat maklumat, tapi kami tunggu dulu apa kata permakluman official ataupun rasmi kementerian daripada agensi ataupun kementerian berkenaan. Dan juga mungkin kita dapat ajukan lagi ni soalan kepada Puan Hajah Siti Maria. Mungkin pada generasi pada masa ini kan banyak social media pada masa ini, TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi mungkinlah ada orang ni pun tertanya-tanya apa sebenarnya peranan radio ini. Sebenarnya peranan kita ini tetaplah sama seperti dulu masih relevan untuk Ketani muatkan, sebabnya maklumat-maklumat yang kami kongsikan itu bukannya selarah-larahnya untuk kami muatkan Jadi Ketani pun faham juga lah, ada je orang yang minat mengutarakan apa pun diorang masuk daripada media sosial diorang itu. Sama ada Ketani sebagai penonton, sebagai pendengar, adakah Ketani akan mempercayainya sebenarnya Tapi itulah, radio ini tetap relevan. Ketani masih lagi mampu bersaing dengan media baru Ketani ialah sebabnya orang-orang muda lain cara pendapat orang. Radio Ketani ini masih kekal dengan yang Ketani ini kelompok yang masih lagi merangkumi untuk Ketani perkara itu betul. Tidak ditanyakan yang perkara yang sahih. Jadi maksudnya di sini saya boleh katakan bahawa radio itu artinya stesen-stesen radio yang ada di negara Brunei Darussalam merupakan wadah yang begitu eksklusif ataupun di mana kita ni boleh mendapatkan maklumat yang sahih dan betul tanpa keraguan. Orang berbeza daripada platform-platform digital seperti medsos lah. Dan saya percaya juga stesen-stesen radio sekarang sudah kita ni boleh telusuri daripada aplikasi digital RTB Go 55 rangkaian. Jadi ini juga merupakan satu pencapaian yang cukup besar di mana kita ni cuba mensetarakan perkembangan teknologi dengan sesuatu yang memang sudah ada dari sejak tahun 1957. Betul ya. Apa lagi antara pencapaian sekarang yang boleh dibanggakan dan perlu diketengahkan kepada generasi muda berkenaan dengan perkhidmatan Radio Brunei kita ni? Okey. Tadi ada RTB Go. Boleh diikuti di mana saja. Kalau dulu Ketani kalau mengikut ceritalah, kalau orang dari luar payahkan mendengar radio. Jadi kalau selaku juruhebah masa itu terpaksa menghubungi orang yang berada di luar negara untuk sebuah rancangan hari raya special Tani akan menghubungi diorang melalui telefon. Jadi sekarang ini Tani menggunakan media yang lebih senang, memudahkan untuk Ketani. Itu salah satu cara pendekatan radio yang barulah. Dan ada lagi beberapa perkara yang untuk Ketani muatkan untuk pendengar semuanya. Seperti yang kita fahamkan sekarang ini, yang Ketani ini dah lepas daripada setiap saat, setiap waktu itu memang Ketani akan mendengar radio itu
setiap masa. Mudah untuk diakses. Yang mudah. Macam yang tadi Puan Sarina katakan kalau dalam kereta ada indung ketani. Jadi dari sana diorang punya kuasa untuk mendengarkan radio tu. Kalau indungnya mendengar radio ni ikut tu anaknya. Jadi kenapa masih relevan juga Radio Brunei ni adalah memandangkan kita ni umur-umur yang mendengarkan ni di kalangan anti-anti yang kelangkal kali yang mendengarkan itu. So macam mereka pun masih lagi kan mau mendengar physical radio. Jadi masa ni ia punya antara pencapaian adalah kalaupun diorang ada di rumah, diorang indah dapat mendengar physical radio pada masa ni, RTB Go ada. Jadi anak-anak boleh memberitahu cuma anak akan mendengar RTB Go. Masih lagi walaupun bukan physical radio yang radio biasa didengar, RTB Go aplikasi itu masih boleh lagi tani klik pilih mana satu stesen radio yang kita ni kan mau. Jadi masa ni seperti yang dikatakan tadi, everything on the go. Everything di ujung jari. Tapi radio sebenarnya masih juga mendidik, memberitahu, menghibur. Itulah peranan dan fungsi utamanya, mendidik, memberitahu dan juga menghibur. Baik, saya percaya untuk tahun ini ada bentuk sambutan yang diadakan memandangkan juga kita ni menjadi tuan rumah kepada program memorandum persefahaman antara RTM, RTB dan juga RRI. Mungkin dapat diterangkan lebih lanjut. Okey. Jadi untuk makluman juga bagi kita yang mendengarkan pada masa ini, program MOE 3 Serumpun alhamdulillah pada tahun ini RTB menjadi tuan rumah untuk tahun 2025 dan baru saja selesai juga rakaman penerbitan bagi program pantun dan juga drama yang melibatkan rakan-rakan penyiar daripada RTM dan juga RRI dan sempena sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio 2068 insyaAllah seperti tahun sebelumnya akan diadakan majlis tahlil dan baca Yasin di Kubah Makam Diraja dan juga aktiviti sukan tidak ketinggalan juga diadakan untuk mengeratkan lagi ukhuwah di kalangan warga radio dan juga melibatkan rakan-rakan daripada bahagian-bahagian lain daripada RTB. Jadi itu antara aktiviti lah. Tapi untuk hari ini insyaAllah petang nanti akan diadakan sambutan di antara warga radio untuk meraihkan 68 tahun Radio Brunei sudah bertapak semenjak tahun 1957 tadi. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya. Dan mungkin akhir sekali kita dapat ajukan kepada Puan Hajah Siti Maria dan juga Puan Hazirah juga yang mungkin akan ada nasihat ataupun saranan kepada yang berminat menceburi bidang penyiaran ataupun broadcasting. Dan mungkin ada ucapan nanti terus ingin disampaikan. Kami orang lama akan bersara. Kami memerlukan wajah-wajah baru, suara-suara baru. Banyak sebenarnya sekarang ini orang muda, remaja yang berminat, berbakat untuk mereka cuba menyelusuri untuk masuk ke radio. Benar. Tapi tadi ada pemilihan yang tertentu. Betul, ada kriteria yang diperlukan. Tapi ini menghalang mereka untuk terus untuk berkarya sama seperti kami InsyaAllah. Kami tadi akan mengira usia atau selagi mereka macam kami dulu orang akan mencari bakat ini pun sudah ada perlunya ada daripada mula untuk menjadi seorang penyiar yang berkalibar. Benar. Dan juga mungkin boleh ditambah Justi Maria, walaupun background akademik mungkin lain daripada radio. Memang ada di kalangan juri hebah kami yang backgroundnya sains ataupun engineering. Tetapi bila sudah ada minat dan juga mahukan mencuba rezekinya juga, alhamdulillah dapat diterima sebagai salah seorang penyampai dan juga penyiar di radio. Jadi kalau rasanya bis kita anda dapat kunik because aku orang maths ke apakah, kalau bis kita mau mencuba, jangan takut kalau ada rezeki itu, kalau ada jawatan dibukakan nanti, insya-Allah kami akan orang melihat ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang diperlukan. Kalau ada suara dan kalau ada kelebihan lain macam mungkin pandai membuat skrip, pandai menyunting. Jadi mungkin boleh cuba mana tahu ada rezeki nanti bersama dengan kami. Benar. Baik. Apapun kesempatan kita untuk bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Nur Hazirah binti Abang Muhammad Ali, penerbit kanan bahagian rancangan radio, dan juga Hajah Siti Maria binti Haji Moksin alias Haji Abdul Rahman, penerbit tingkat 2 bahagian radio National FM. Terima kasih ya.